pada aku lebih baik dan sangat-sangat baik daripada wajah, imej ataupun agama Islam ni rosak, dimalukan. Lebih baik hapuskan parti PAS. Aku mengharapkan Saifuddin Nasution dan berbincang dengan Yang di-Pertuan Agong soal ni yang merosakkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Hari ni tadi aku ada post satu video menjawab kenyataan Hadi Awang. Sebab kenyataan Hadi Awang ni pada aku sangat-sangat melampau, sangat-sangat. Dia ni semua dia tu betul. Orang lain semua tak betul. Hadi Awang sahaja yang betul. Hidup dan mati dia tak pernah buat salah. Jadi sebab kenyataan dia, tulisan dia tu menyebabkan Saifuddin Nasution bidas, balas terhadap kenyataan dia tu, mengatakan kenyataan Hadi penuh dengan bongkak, sombong. Pada aku memang sangat-sangat sombong apa yang ditulis oleh Malaysia Kini. Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan alasan parti itu menolak penubuhan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan selepas pilihan raya yang ke-15 adalah penuh bongkak dan sombong. Saifuddin Nasution, Setiausaha Agong PKR, berkata kenyataan Abdul Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum orang. Sedap sangat. Jadi aku nak bawa dengan apa? Kita dengar suara lah aku buat daripada Malaysia Kini. Pernyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menegaskan alasan parti itu menolak penubuhan kerajaan perpaduan bersama PH selepas PRU15 adalah penuh bongkak dan sombong. Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata demikian kepada Malaysia Kini hari ini. Saifuddin berkata kenyataan Abdul Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Dia juga mendakwa kenyataan Hadi itu merupakan pemikiran ekstremis yang serupa dengan pemikiran Khawarij, iaitu akan bertindak secara ekstrim pada pihak tidak bersetuju dengan mereka. Semalam Abdul Hadi dipetik sebagai berkata, PAS tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan menolak pihak yang dilabelnya sebagai Islam sekular yang tidak berkuasa. Walaupun tidak memetik sebarang nama parti, kenyataan bekas Duta Khas Bertaraf Menteri pada zaman PN itu mengingatkan banyak pihak kepada peristiwa selepas PRU ke-15 pada tahun lalu. Ia menyaksikan tiada satu pun parti dapat menguasai majoriti kerusi di Dewan Rakyat dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyarankan agar kerajaan perpaduan dibentuk. Dari dalam negeri berkata, sebenarnya PAS sebagai pentadbir boleh dianggap gagal seperti yang disaksikan di negeri di perintah parti itu. Okey geng. Pada aku PAS ni dia memang sombong bongkak dia tu lebih sangat. Okey, satu lagi, kalau hampa faham lah kan. Kita tahu Muhyiddin Yassin menyediakan dana untuk parti PAS. Dan parti PAS ni sebab dia ada jentera, so terpaksa mengikut kehendak si Muhyiddin Yassin. So apabila hanya dapat 73 kerusi selepas pilihan raya. Selepas pilihan raya dapat 73 kerusi. Jadi dia terpaksa bergantung pada Muhyiddin, semuanya dia terpaksa ikut Muhyiddin Yassin punya keputusan. Kalau Muhyiddin Yassin dapat bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional, kalau Perikatan Nasional dapat bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional, of course lah Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, Perikatan lebih besar. So kalau mereka bersama dengan GPS, JRS apa semua, mereka dapat bentuk kerajaan, Muhyiddin akan menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, Muhyiddin Yassin tak boleh jadi Perdana Menteri. Dan mungkin dia akan jadi menteri apa-apa saja ataupun timbalan Perdana Menteri. Dan juga Hadi Awang mungkin duduk di hujung-hujung. Faham tak? Hadi Awang dia tak dapat jadi duta khas. Dia tahu Anwar Ibrahim ni tegah. Anwar Ibrahim ni dia akan buat kajian. Kita macam dalam masa setahun kita boleh tengok reform ataupun orang panggil apa? Macam reshuffle kabinet. Kan? Tengok bila Anwar tak puas hati, setiap prestasi menteri dia tukar. Kan? Sekarang ni kalau Anwar Ibrahim depa sebagai pembangkang, depa duk tengok Anwar Ibrahim ni kalau dia tak puas hati dia tukar. Kalau dia tak puas hati dia akan berunding untuk tukar kan.
Sekarang ni kalau kita offer PAS Perikatan Nasional duduk bersama dengan kerajaan hari ni, lagi mereka tak mau. Sebab mereka tahu Anwar ni kerah. Anwar ni bukan macam mereka. Kita boleh tengok kan, lepas kalau PAS bersama dengan Perikatan, apakah jawatan-jawatan menteri yang PAS akan dapat? Of course lah, Pakatan Harapan mesti akan dapat banyak punya sebab dia kerusi paling-paling banyak. Jadi sebelum, cuba hampa tengok, sebelum Muhyiddin Yassin tu, memanglah dia ada sign menolak gabungan Pakatan yang macam bersama dengan Pakatan Harapan. Dan ataupun dia ambil masa bersama dengan Hadi Awang berbincang di luar sebelum dia sign. Of course lah, mesti dia fikir, ni jawatan apa aku nak dapat nanti kalau bersama dengan Pakatan. Kan? Mesti memang mereka dah fikir, sebab tu terburu-buru buat keputusan menolak bergabung dengan Pakatan Harapan. Lepas tu sekarang, bila macam Barisan Nasional tak mau sanggup jadi pembangkang waktu tu, Barisan Nasional, UMNO, BN sanggup jadi pembangkang, mereka dah mati akal ya. Lepas tu yang di-Pertuan Agong dah panggil, mai duduk bersama dengan Pakatan Harapan dah bentuk kerajaan. Last, siapa yang sakit hati sekarang? Siapa yang cemburu? Siapa yang meroyan? Mereka juga. Jadi kan, pemikiran mereka ni bila macam mereka dah habis duit berbilion untuk hadapi pilihan raya, lepas tu tahu-tahu mereka tak menang, boleh tengok. Budak-budak dia ustaz. Mereka ni ular mak politik mereka ni. Yang duk sorong lebay lah apa. Mereka hanya lebay politik, bukan lebay agama. Mereka hanya mewajahkan parti mereka dengan agama. So, mereka tahu budak-budak dia buat benda-benda perkara-perkara khawarij. Mereka tahu. Kan? Pemikiran Hadi Awang tu dah turun kepada bawah ini. Lebah-lebah munafik langsung haram tak tegur. Tak tegur nak abang pergi apa. Malah lepaskan. Biarkan benda tu terus berlaku. Biarkan cara mereka, budaya mereka tu terus terus memunafikkan orang, terus tuduh orang lawan Quran, terus membiarkan sehingga hari ini. Itu bukan perjuangan Islam, babe. Kalau perjuangan Islam, kita tahu satu-satu keburukan, satu-satu benda-benda hak tak baik, kita akan tegur. Tapi masalah mereka tak tegur. Malah membiarkan. Lepas tu hari ni duk keluarkan kenyataan yang pelik-pelik, yang macam mengkafirkan orang. Kononnya dia saja bersama dengan Allah, dia saja yang bersama dengan Islam, orang lain semua ni liberal, sekular. Sebab apa? Sebab tak bersama dengan dia. Sedap sangat tuduh orang, sedap sangat fitnah orang. Sedangkan dia tak duduk di dalam kerajaan. Apa yang dia boleh tahu? Apa yang dia boleh tahu? Sekarang ni dia tak ada di dalam kerajaan. Awak duk tuduh kata Islam terancam lah, apa semua terancam. Awak dekat Marang, Terengganu dah tak boleh semayang ke apa? Dekat Marang, Terengganu dah macam tak boleh azan dah, ataupun Mahat Tahfiz dah kena tutup, dah kena roboh habis. Sebab apa? Anwar Ibrahim bagi arahan. Peruntukan untuk agama Islam yang terbesar sekali. 1.9 bilion. Kiralah tengok. Yang mana peruntukan sebelum ni, waktu zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan dulu, kan, bila Anwar dipecat, Mahathir hapuskan peruntukan untuk sekolah-sekolah agama. Now sekarang bila Anwar naik, Anwar bagi peruntukan. Macam beberapa hari lepas ni, pemikiran Khawarij, bila baru ni DAP bagi 18, bukan DAP, Anthony Loke meluluskan duit untuk sekolah-sekolah Cina, 18 juta saja. Setiap sekolah. Kan? Lepas tu orang petikai, pasal apa dekat sekolah-sekolah agama kita langsung tak ada, sekolah-sekolah Melayu langsung tak ada peruntukan. Faham pihak kerajaan keluarkan untuk sekolah-sekolah agama. Sebab apa? Dinaikkan peruntukan kepada agama Islam 1.9 bilion, dekat 2 bilion. Duit dana-dana untuk sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama, semua duduk di bawah Jabatan Agama Islam, di bawah Kementerian Agama Islam. Sebab itulah sebab tu orang kata, kita nak bagi, ikutlah saluran. Jadi, kita bagi duit kepada Kementerian Agama Islam. So, Kementerian Agama Islam lah yang akan salurkan ke sekolah-sekolah agama. Tapi mereka buat tutup mata. Mereka buat macam tak nampak semua tu. Mereka dah nampak DAP buat lah. Macam DAP lancarkan, DAP bagi apa. Hak yang kerajaan tambah-tambah pula melalui DAP pula. Allahu Akbar. Tambah-tambah isu lagi, mereka main lagi. Baru ni isu pasal pencen kan. Viral pasal pencen apa semua. Tiba-tiba pula baru ni ada komen.
macam bercakap juga soal pencen. Pun mereka guna modal untuk nak hentam kerajaan, pertikaikan segala-galanya. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah, macam dia dah cakap. Tapi disebabkan yang bercakap tu daripada DAP. Terus politikkan kau-kau ni apa-apa ni. Jadi ya, pemikiran-pemikiran khawarij ni macam ni yang budaya pemecah belah ni, pemecah belah pendamaian, pemecah belah penghuru-harakan yang negara kita ni memang sangat-sangat memberi masalah di dalam negara kita. Kena ingat dengan cara macam yang hampa buat ni, dengan cara yang hampa, budaya hampa, cara hampa, kan? Allah takkan izinkan hampa menang lah. Jangan harap lah. Jangan harap. Ni, Fadli Syari hari ni, semalam, apabila negara China dan negara Malaysia ada buat pengarakan. Buat pengarakan tu, ada sebelah kiri bendera China, belah kanan bendera Malaysia. Depa punya naga tu macam sebelah kiri dia letak bendera, belah yang China, yang belah kanan letak bendera Malaysia. Jadi ada anak aram mana ni, dia ambil gambar belah bendera China dan dia post. Dan Fadli Syari ni, hak lebay mangkang ni, dia ambil gambar belah bendera China, dia post. China mai Malaysia meraihkan tahun baru Cina, tengok. Gambar bendera Malaysia tak ada pun. Bendera Malaysia tak digantung pun. Terus orang balun habis langsung dia tak tarik pun posting dia. Dia abaikan, dia buat tak tahu. Sampai tahu tu pemikiran dia. Hang lain kali kalau hang nak buat apa pun, wahai lebay-lebay yang ada di dalam parti PAS ni, nak buat apa-apa pun, nak keluarkan kenyataan, ambil tahu dulu, baca dulu. Janganlah jadi mangkak sangat. Malu kat orang. Hang sendiri, sebab hang bawa imej wajah agama. Apabila hang membuat budaya-budaya hak yang buruk, cara yang buruk, perkataan yang buruk, orang takut dengan agama kita. Hang tengok beberapa orang baru ni, aku ada buat video pasal podcast. Seorang Ustaz Abu Hafiz ni panggil seorang, dia ni mu'alaf, dia ni seorang dia sekarang ni title dia kata ustaz ke, kata silap, tapi dia tak pakai serban, dia tak pakai kepiah apa, sebab dia tu mu'alaf. Jadi dia ada keturunan dia dekat nama dia. Jadi Cina ni apa semua dia macam dia duk cerita lah. Kalau boleh hampa cari dekat dalam list aku ada petik video tu, aku dah kongsi dengan hampa sama-sama dah. Dia macam dia sendiri cakap, orang Cina ni dalam Malaysia paling payah kali duk nak dakwah orang bukan Islam. Why? Kenapa? Jadi bila dia cakap, sebab kita ada satu parti politik yang menggunakan agama, yang menggunakan nama-nama agama, dan juga mereka buat cara budaya mereka ni asbab suka mengkafirkan orang, suka macam sehinggakan boleh itu, boleh ini kepada orang bukan Islam ni. So, orang-orang bukan Islam dah takut dengan Islam. Cukup takut dengan agama Islam. Sebab daripada wajah puak-puak ni, wajah-wajah puak-puak parti PAS ni. So, mereka jadi takut dengan Islam. Macam mereka cukup tak mau kalau anak-anak mereka memeluk agama Islam. Sebab tu kita boleh tengok pengajaran kan. Orang bukan macam kita duk dengar sampai ibu bapa halau anak-anak. Kan, halau anak-anak sebab apa? Anak tu dah memeluk agama Islam. Kan, halau. Memang tak mengaku anak ada apa segalanya. Sebab apa? Sebab salah satu mak dia tak faham soal agama Islam. Satu bab. Satu lagi, mak dia memang dia anti-Islam selama ni. Memang dia cukup takut dengan agama Islam. Nak ambil tahu pasal Islam pun takut. Tetapi bila Allah wakilkan anak dia tahu soal-soal Islam dan anak dia memeluk agama Islam, so anak dia kenal Islam. Tapi mak dia ni sehingga tak boleh, sebabkan mak dia tak faham, mak dia pun memang duk dengar berita, memang duk baca berita sebelum ni, takut dengan cara pembawaan segelintir orang Islam ni. So depa takkan terima Islamnya. Jadi untuk dakwah orang bukan Islam di dalam negara kita sangat-sangat susah. Sebab apa? Sebab kita ada pemikiran yang macam ni yang dibawa oleh parti PAS. Sangat-sangat membahaya, sangat-sangat merosakkan agama Islam. Pemikiran mengkafirkan orang senang-senang sangat, menerakakan orang senang-senang sangat, menentukan akidah seseorang tu senang-senang sangat. Kalau bersama dengan mereka, syurga. Memang boleh masuk syurga lah. Ini adalah perjuangan Islam. Kita akan buat hudud, kita akan buat itu, buat ini. Bila
Tak bersama dengan mereka, lawan Quran, lawan Islam. Islam terancam, itu segalanya. Sebab tak bersama dengan mereka. Kalau bersama dengan mereka, segalanya bagus, bagus, bagus. Bahaya, bahaya. Merosakkan agama Islam untuk pengetahuan apa. So, pada aku memang pada aku lebih baik dan sangat-sangat baik daripada wajah, imej ataupun agama Islam ni rosak, dimalukan, lebih baik hapuskan parti PAS. Aku mengharapkan Saifuddin Nasution dan berbincang dengan Yang di-Pertuan Agong soal ni yang merosakkan agama Islam. Dan kita boleh tengok Sultan Johor cukup anti parti PAS dekat negeri Johor. Dan kita boleh tengok kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh Sultan Johor sebelum-sebelumnya. Sultan Johor real, jelas kita boleh tengok. Sultan Johor, jangan bawa budaya-budaya kamu mai ke dalam bangsa Johor. Siapa lagi budaya dia pelik? Jadi pemikiran Hadi Awang ni kalau hampa semua bersama dengan dia, hampa syurga, hampa masuk syurga. Kalau bersama dengan DAP, bersama dengan kawan tu, kawan ni, liberal, sekular, masuk neraka, lawan Quran. Padahal dia tak sedar diri. Yang parti yang bersama dengan dia sekarang ni lebih teruk daripada DAP. Mencabar hudud, mencabar IUU 355, membawa keputusan PAS ke mahkamah. Lah dia dapat kuasa, dia tak buat pun. Nak abang pergi apa, dia dapat kuasa, dia tak buat pun. Ni semua wayang politik, nak meraih undi, nakkan kedudukan, nakkan kuasa. Aku ada masuk live dekat dalam kotak TikTok semalam. Kenapa dan mengapa ahli-ahli Parlimen PAS 18 orang ni kita boleh tengok dia punya meroyan 18 orang yang menang di dalam pilihan raya yang ke-14. Dia punya meroyan, mencerca, mengeluarkan pelbagai macam kenyataan. Last kali kita boleh tengok balik. Sebab 3 tahun lebih duduk di dalam kerajaan, pintu belakang, tebuk atap, dapat peruntukan 1 tahun 4 juta ringgit tau. 4 juta ringgit 1 tahun. Tahun yang pertama 4 juta. Sedangkan perbankan tak pernah dapat peruntukan daripada zaman merdeka hinggalah zaman ni, PAS jadi perbankan tak pernah dapat peruntukan. Tahun yang pertama 4 juta. Tahun yang kedua 4 juta. Tahun yang ketiga 4 juta. Ni dalam masa 3 tahun, mereka ada duit yang sangat-sangat banyak. 12 juta ringgit boleh digunakan 33 bulan tu. 12 juta ringgit, mereka ada duit, ada dana, memang seronok gila waktu tu. Tambah waktu musim PKP, tak boleh keluar rumah, tak perlu buat kerja. Sebab tu sekarang bila mereka tak dapat jadi kerajaan, duit tak ada, habis kat pilihan raya, jadi perbankan. Sebab tu baru-baru ni dia ada buat sistem piramid apa semua baru ni untuk nak kutip derma. Lepas tu buat pula kalau satu ahli RM50, kalau kita dapat bawa 100 ahli, kita akan dapat allowance lah, akan dapat commission lah apa semua. Itu sistem Yahudi yang dibawa di dalam parti PAS. Dia bawa sistem piramid. Jadi PAS ni pada aku memang dah mengarut dah. Memang dah mengarut teruk sangat dah. Memecah belah umat Malaysia ni. Memecah belah antara kaum, antara bangsa lain. Sedangkan kita di luar dunia politik, kita bersatu kan. Dekat dalam video yang aku post yang petang tadi, kita Malaysia ni, dunia kita, bangsa kita, rakyat Malaysia semua dah bersatu di luar dunia politik. Di dalam politik saja, menggunakan kata modal Melayu berpecah. Hanya undi Melayu berpecah saja sebab tak undi hang. Undi Melayu berpecah sebab tak undi hang. Sebab tu hang menggunakan modal undi Melayu berpecah. Tak, no, Melayu tak berpecah. Anytime kita pi Kelantan, kita pi Terengganu, kita pi Johor, Sabah, Sarawak, rakyat Malaysia ni, kita berteguak siapa antara India ke China ke Iban ke Dazan, kita boleh tanya apa-apa soalan, mereka boleh jawab. Kita di luar politik, kita bersatu dah. Hanya di dalam dunia politik, sebab pemikiran khawarij, pemikiran menggunakan agama bangsa, kan? Ada rakyat di dalam Pakatan Harapan nak rakyat Malaysia bersama-sama membina negara, berbeza pemikiran. Sebab tu undi kita berpecah. Jadi insya-Allah
tolaklah hadiah wang ni mengarut sangat lah. Kan? Dia macam ni lah. Bila macam, tak apalah, nanti aku cakap lah soal-soal ni kan. Kita tak mau kan. Kita dah tua, handuk buat pemecah belah umat. Nanti nak mati pun payah babe. Sekarang ni kita boleh tengok asbab seorang ni berapa belas orang mati. Berapa belas orang menjadi tragedi membalik. Asbab seorang manusia ni berapa ramai pengawal-pengawal mati. Pengawal-pengawal polis yang mati. Tapi sekarang ni mereka dah bersama. Dulu mengkafirkan orang, memunafikkan orang. Sekarang okeylah, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Entah kat mak ampah tuan. Assalamualaikum.